turun dan berkampung di sini dan memberikan khidmat yang terbaik bagi membantu kemenangan PAS atas nama Pakatan Rakyat insya-Allah. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkati perhimpunan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Haji Azmin Ali di atas ucapan beliau. Tuan-tuan, di Dun Sungai Limau ni kalau kita tengok mula daripada selepas Kota Sang Semut sampailah ke Sedaka, kita tengok keseluruhan ini adalah merupakan kawasan benar. Sebab itulah tadi bila ditweet sikit oleh Yang Berhormat Datuk Mahfuz pasal bendang ni, karan dia ni mengenang. Sebab itu tuan-tuan, rakyat khususnya petani padi yang ada di Dun Sungai Limau ini, yang dah ada di seluruh negara, hampir 145,000 keluarga petani padi, seharusnya menuntut kepada kerajaan untuk memastikan bahawa harga subsidi padi yang telah 23 tahun tak pernah direview sama ada, jangan kata nak turun, nak dinaikkan, tak pernah buat 23 tahun. Dan kali terakhir diumumkan kenaikan ialah pada tahun 1990 oleh Menteri Pertanian pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lah ni kita dah dapat RM248 sekupang satu tan padi yang kita jual. Tak kira lah di Bernah ke di mana ke, subsidi dia RM248 sekupang. Kalau tuan-tuan kita tuntut dia penat 50%, jadi RM372 satu tan untuk seluruh negara 145,000 keluarga petani padi. Buat padi 2 kali setahun, 2 musim, yang dengan kelebihan purata 1.05 juta tan pengeluaran padi satu musim, kerajaan hanya mengeluarkan lebihan belanja sebanyak 260 juta saja setahun. Tuan-tuan, ingat 260 juta, kita teringat apa? Kita teringat lembu. Lembu untuk satu keluarga 250 juta. Yang ni 260 juta dinaikkan 50%, memberi manfaat kepada 145,000 keluarga petani padi seluruh negara. Jadi tuan-tuan, kalau nak tengok benda ni dapat dinaikkan, kita jadikan Sungai Limau sebagai batu loncatan untuk pastikan bahawa kita kekalkan kemenangan di sini. Momentum ini kita teruskan sehingga pilihan raya umum ke-14 kita masuk ke Putrajaya. Waktu itu adakah tak adakah dalam manifesto, kita pastikan pimpinan kita yang ada di atas ini pastikan bahawa nasib petani padi seluruh negara harus dibela pada ketika itu. Setuju tuan-tuan? Bagi menang Sungai Limau dulu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang saya mempersilakan Yang Berhormat Saudara Lim Kit Siang, penasihat Parti DAP, untuk tampil menyampaikan ucapannya. Persilakan. Terima kasih Saudara Pengerusi Majlis, Presiden PAS, Sri Tuan Guru Haji Awang, Yang Berhormat Azmin Ali, Timbalan Presiden PKR, Yang Berhormat Datuk Mahfuz Omar sebagai pengerusi jawatankuasa induk untuk kempen Dun Sungai Limau, kawan saya Yang Berhormat Yang Berbahagia Datuk Mustafa Ali, yang Ketua Seagung PAS, pemimpin-pemimpin PAS, PKR dan DAP, Pakatan Rakyat yang ada di sini, dan saudara-saudara dan saudara-saudari, selamat malam dan salam sejahtera. Malam ini satu malam yang bersejarah. Tadi
Datuk Mahfuz telah kata bahawa tema untuk kempen Tiara Kecil Dun Sungai Limau ialah kekal. Bolehkah kita kekal? Berjaya untuk kekal dengan tema itu? Kita ada pilihan kecil di Sungai Limau oleh kerana kita hilang seorang tokoh perwira rakyat almarhum Tan Sri Ustaz Azizah. Dan cara yang untuk memperingatkan perkhidmatan penghumanan almarhum Azizah ialah supaya dalam pelihara kecil di Sungai Limau, bahawa kita bukan sahaja boleh kekal kerusi ini, kita boleh dapat majoriti yang lebih besar daripada PRU 13. Bolehkah? Oleh kerana kalau kita boleh mencapai objektif itu, itulah ada satu message yang mustahak bahawa mula daripada Sungai Limau kita akan mengatakan satu momentum politik daripada Sungai Limau ke Putrajaya PRU 14. Ini akan menjadikan negara kecil di Sungai Limau sebagai satu tumpuan negara. Bermula daripada hari Rabu sehingga 4 hari bulan November, kita mau pilihan kecil ini menjadi satu ujian sama ada kita rakyat Malaysia, semua kaum, semua parti khasnya yang menyokong Pakatan Rakyat dalam PRU 13, kita boleh terus bekerjasama supaya kita boleh mencapai kemenangan PRU 14. Sungguh pun kita tidak percaya dalam PRU 13. Bolehkah? Boleh. Ini mustahak oleh kerana dalam kempen ini sangat nyata dusta fitnah akan disebarkan khasnya oleh UMNO dan BN. Dalam election PRU 13, mereka dalam bandar mereka ada menyiapkan fitnah dan dusta. Ada pengundi-pengundi orang Tionghoa, orang bukan Melayu, bahawa DAP ialah alat PAS, bahawa kita digunakan oleh PAS. Tetapi dalam kawasan Melayu, dan saya percaya dalam pilihan kecil ini, mereka akan menyiapkan fitnah dan dusta bahawa PAS ialah alat DAP. Betul? Mereka akan menggunakan fitnah-fitnah dusta-dusta itu dalam PRU 13, khasnya di kawasan-kawasan bandar. Pengundi-pengundi bukan Melayu, bukan pengundi-pengundi Tionghoa tak makan fitnah dan dusta itu. Kita harap bahawa dalam PRU kecil ini, khasnya dalam Sungai Limau, bahawa kita boleh membuktikan bahawa semua fitnah dan dusta ini pun tidak akan berjaya. Kalau ini boleh berlaku, saya percaya kita boleh mencapai maklumat kita untuk kekalkan Sungai Limau dan pun dapat satu majoriti lebih besar daripada PRU 13. Dan ini akan menjadi satu message yang jelas kepada UMNO, kepada Barisan Nasional, bahawa kempen-kempen dusta fitnah mereka semua tidak boleh berjaya. Saya ada disifatkan sebagai seorang pemimpin anti Melayu, anti Islam. Adakah itu benar? Tidak. Adakah apa mereka ada bukti-bukti yang boleh menunjukkan bahawa saya anti Melayu, saya anti Islam? Sudah dalam 10 penggal saya jadi ahli parlimen.
10 kali saya sudah angkat sumpah saya akan mempertahankan, memelihara perlembagaan Malaysia. Dan dalam perlembagaan Malaysia sangat jelas kita sokong 100% peruntukan-peruntukan di mana ialah bahasa Malaysia, bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia. Kita menyokong 100% peruntukan bahawa Raja-Raja Melayu teruskan sebagai satu sistem di Malaysia dan bahawa Islam menjadi agama rasmi di Malaysia. Inilah kita sokong 100%. Bagaimana kita boleh dituduh sebagai anti Melayu dan anti Islam? Inilah semua dusta dan fitnah. Kita perlu pecah semua dusta dan fitnah itu, barulah kita berjaya untuk mencapai tiba di Putrajaya. Bolehkah? Kita mau boleh berjaya di Putrajaya oleh kerana kita mau satu Malaysia yang lebih bersatu padu, yang lebih adil, yang di mana kerajaan adalah melakukan good governance, bukan korupsi, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan yang sekarang berlaku. Kita mau hapuskan rasuah, kita menghapuskan wang politik, kita menghapuskan segala penyelewengan yang ada berlaku. Kita harap bahawa pihak kecil di Sungai Limau ialah menandakan permulaan perjuangan yang baru. Perjuangan yang baru selepas PIU13 bahawa daripada Sungai Limau ke Putrajaya. Bolehkah? Saya harap itulah soalan kita, dan bagi pihak DAP kita akan memberi sokongan 100% kepada calon yang akan diisytiharkan nanti oleh Presiden PAS, oleh kerana ialah bukan sahaja calon PAS, dia calon Pakatan Rakyat, dia calon DAP, dia calon PKR. Dan kita mahu semua pengundi-pengundi di Sungai Limau memberi sokongan kepada calon PAS, calon Pakatan Rakyat pada 4 hari bulan November. Sekian, terima kasih. Terima kasih Habib Binti Siang di atas ucapan yang telah beliau sampaikan tadi. Tuan-tuan, awak ini besar. Tuan-tuan, saya nak umumkan 2 perkara. Bukan pasal calon. Pertamanya, besok malam bermula dengan solat maghrib, kita akan mengadakan solat hajat, ya, serta tahlil untuk almarhum Ustaz Fadil, untuk Ustaz Azizan di Masjid Bukit Besar malam esok. Jadi kita minta tuan-tuan dan puan-puan beramai-ramai untuk kita hadir ke sana untuk kita menjayakan majlis solat hajat dan tahlil yang akan kita buat di sana. Pertama. Keduanya, hari penamaan calon. Lusa 23 hari bulan. Kita minta semua penyokong, ahli-ahli daripada Pakatan Rakyat, PAS, DAP, PKR, penyokong-penyokong kita semuanya, kita minta untuk berhimpun jam 8 pagi di sekitar Masjid Badlishah Pekan Yan, Pekan Yan, Lemsak, Masjid Badlishah 8 pagi, dengan kita berpakaian mewakili parti masing-masing ataupun baju yang warna mewakili parti masing-masing. Jam 8 pagi di Masjid Badlishah di Pekan Yan Besar. Lepas itu dalam 8.40 kita akan berlarak. Orang Kedah kata berlarak, bukan berarak. Berlarak ramai-ramai, ya, ke pusat penamaan calon, iaitu di Dewan Datuk Madi. Di sana
Dan tuan-tuan kena pastikan kena sampai jam 8, jangan bagi lewat pada tu. Sebab kalau tuan-tuan sampai lambat, habis kita belarak pi, lepas tu BN pula nak belarak. Jadi takut tuan-tuan masuk pula BN. Jadi hampa jangan lambat. Sama-sama kita untuk bersama dengan calon kita dalam majlis penamaan calon yang akan diadakan pada lusa ni, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, sekarang sampailah masanya yang kita tunggu-tunggu. Ya. Majlis pengumuman calon N20 Sungai Limau yang akan diisytiharkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden PAS. Beliau akan membaca biodata calon dan kemudian mengisytiharkan calon tersebut, dan kemudiannya akan menyerahkan kepada calon tersebut untuk buat kali pertamanya memberikan sedikit ucapan kepada kita semua pada malam ini. Jangan lama-lama sangat. Setakat untuk memperkenalkan diri kepada kita. Kemudian lepas beliau beredar, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden akan menyampaikan ucapan kita kepada kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden dijemput untuk mengisytiharkan calon kita pada PRK N20 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang berhormat pengurus majlis, yang berhormat pengarah pilihan raya PAS Pusat bagi rakyat kecil Dun Sungai Limau, merangkap Suruhanjaya PAS Negeri Kedah, Naib Presiden PAS Datuk Mahfuz Umar, yang berhormat rakan-rakan seperjuangan, yang berhormat Saudara Azmin Ali, Naib Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, yang berhormat Saudara Lim Kit Siang, Penasihat Parti DAP, yang dihormati Datuk Sesat Agung PAS, seluruh pimpinan Pakatan Rakyat di peringkat pusat dan negeri, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Bagi menyambung amanah perjuangan almarhum Multah Azizan, membuktikan bahawa perjuangan kita tidak mati dengan matinya tokoh yang kita hormati, maka PAS menyertai pilihan raya kecil Dun Sungai Limau dengan semangat menghidupkan demokrasi yang hendak dihakiskan. Maka saya mengumumkan seorang tokoh kepada kita, khusus bagi Dun Sungai Limau, yang mewakili Pakatan Rakyat untuk bertanding bagi rakyat kecil N20 Sungai Limau. Saya terus umumkan sebelum saya menyampaikan ucapan, supaya saudara sekalian tidak tertunggu-tunggu. Calon kita calon muda,
berusia 37 tahun, merupakan anak Sungai Limau, mempunyai pendidikan tinggi dalam bidang agama sesuai dengan masyarakat Sungai Limau dan sesuai dengan tokoh Ustaz Izan Abdul Razak bagi mengganti almarhum yang diberi kepercayaan termasuk oleh Kerajaan Barisan Nasional sendiri. Percaya tak dia? Diamanahkan menggubal soalan sijil tinggi agama Malaysia, Islam. Diamanahkan menjadi ketua pemeriksa stam peringkat kebangsaan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon yang hidup bersama dengan rakyat Sungai Limau, bukan calon dari Menara Gading yang duduk jauh di Sungai Limau. Kalau menang belum tentu dia datang, tak datang lagi. Calon yang ada di sini, beliau ialah seorang pemimpin pemuda di Kedah dan seorang pemimpin pendidikan dalam PAS Negeri Kedah. Beliau ialah Ustaz Muhammad Azam bin Abdul Samad. Saya persilakan calon kita untuk menyampaikan ucapan. Dia keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah kitab perjuangan kita, pasti Islam se-Malaysia, menjunjung sejarah bangsa mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, Presiden PAS. Yang berhormat Tuan Haji Azmin bin Ali, Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Yang berhormat Datuk Haji Mahfuz bin Omar, Naib Presiden PAS, Merangkap Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah. Yang berhormat Saudara Lim Kit Siang, Penasihat Parti DAP. Yang berbahagia Datuk Mustafa bin Ali, Setiausaha Agung Parti Islam Malaysia PAS. Ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua kontijen serta petugas negeri-negeri dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas kepercayaan yang diberikan oleh kepimpinan PAS dan Pakatan Rakyat yang telah memberikan amanah yang sangat besar ini kepada saya bagi mewakili PAS dan Pakatan Rakyat dalam Pilihan Kecil Dun Sungai Limau, dan dukungan yang diberikan oleh seluruh ahli dan penyokong Pakatan Rakyat serta pengundi-pengundi Dun Sungai Limau. Saya dengan sedaya upaya dan kudrat yang ada
akan bersungguh-sungguh untuk memikul amanah ini dengan bantuan, sokongan, dokongan seluruh jentera Pakatan Rakyat, tuan-tuan, puan-puan, saudara mara, rakan taulan dan seluruh pengundi Dun Sungai Limau. InsyaAllah saya berazam dengan ini untuk meneruskan agenda yang dibawa dan telah dilaksanakan oleh pimpinan yang kita sayangi, almarhum Tan Sri Ustaz Haji Azizan bin Abdul Razak. Marilah kita bekerja keras untuk memastikan bahawa Dun Sungai Limau ini dapat dikekalkan kemenangan kepada Parti Islam Malaysia PAS. Sempena bulan Zulhijjah ini, bulan korban, marilah kita sama-sama meneruskan pengorbanan masa, tenaga dan harta benda untuk mencapai keredaan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjuangan yang besar ini. Saya menyeru semua pihak untuk jadikan pilihan raya kecil ini berlangsung dalam suasana yang harmoni, tidak menimbulkan ketegangan dan provokasi, dan serta menghayati semangat demokrasi. Kepada seluruh jentera PAS dan Pakatan Rakyat yang sudah mula berkampung untuk kita sama-sama mempertahankan Dun Sungai Limau ini, saya rakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan. Tidak dilupakan juga terima kasih kepada rakan-rakan media yang semestinya akan membuat liputan yang adil dan benar sepanjang berlangsungnya pilihan raya kecil ini. Khusus untuk bonda yang tercinta dan keluarga bonda, serta Allah yarham ayahanda, anak-anak memohon sokongan dan doa yang berpanjangan sepanjang mengharungi perjuangan ini. Moga-moga doa daripada bonda dan seluruh keluarga serta sahabat handal sekalian, saudara mara yang hadir, untuk kita memastikan bahawa perjuangan Islam akan terus dimartabatkan di Dun Sungai Limau ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat saudara pengurusi dan seluruh pimpinan Pakatan Rakyat, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, bagi pihak Parti Islam Malaysia PAS, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pimpinan Pakatan Rakyat daripada Parti Keadilan dan DAP yang terus memberi kepercayaan kepada PAS untuk meletakkan calon bagi pihak kecil Dun Sungai Limau ini. Ucap penyertaan kita dalam pilihan raya ini ialah untuk menyelamatkan demokrasi. Apakah demokrasi dalam keadaan yang tidak selamat? Ya, makin hari makin diperkecilkan. Demokrasi bukan sahaja mengundi, termasuklah daftar pemilih yang bersih, pilihan raya yang bersih, adil dan terus. Demokrasi adalah rakyat menjadi hakim. Hakim yang adil memerlukan saksi yang adil. Media adalah saksi dalam amalan kehakiman demokrasi. Media perlu memberi laporan yang adil
Pilihan raya bersih daripada rasuah. Bukan masa ini masa nak bagi duit. Bukan masa ini masa nak angkut projek. Projek nanti lepas pilihan raya. Bukan sekarang. Itulah amalan demokrasi yang sebenar. Malangnya pilihan raya umum yang ke-13 menunjukkan satu pilihan raya yang paling kotor daripada sebelumnya. Mengapa kami adik-adik Parlimen Pakatan Rakyat hadir ke Parlimen, hadir ke Dewan Negeri? Kita hadir kerana rakyat yang memilih wakil rakyat kita pilih sungguh, pilih dengan bersih, pilih dengan tekanan. Mereka terus memilih wakil-wakil rakyat kita. Menghormati pemilihan rakyat inilah kita masuk ke Parlimen, kita masuk ke Dewan Negeri. Kalau lihat kepada amalan demokrasi, sangat menyedihkan. Tanggungjawab kita memulihkan demokrasi itu, membetulkan keadaan. Saya tegaskan, bukan saja di sini, termasuk di peringkat antarabangsa. Sejak 2 bulan saya menghadiri 2 persidangan antarabangsa di Turki dan di Lahore, Pakistan. Dengan segas saya minta supaya dimasukkan dalam resolusi persidangan parti-parti Islam dalam wacana demokrasi di Mesir setelah kemenangan Parti Ikhwan Muslimin dibatalkan dengan rampasan kuasa tentera. Dengan kekerasan saya katakan, walaupun demikian, masuk dalam resolusi bahawa parti-parti Islam memilih demokrasi, memilih gerakan rakyat, gerakan massa. Inilah yang paling sihat perjuangan kita dalam tanah air kita sendiri. Kita berdepan dengan rakyat, bukan berdepan dengan musuh yang datang dari luar. Rakyat yang ditipu, rakyat yang disempitkan pemikiran mereka. Rakyat jangan dikorbankan dengan tindakan-tindakan yang salah. Oleh kerana itu kita terus memilih demokrasi. Dalam masa yang sama kita memilih kerjasama dengan rakan-rakan parti yang ideologi yang tidak sama dengan kita, yang agama tidak sama dengan kita. Mengapa? Inilah politik Islam yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita menghargai lebih dahulu kepercayaan yang diberi oleh rakan-rakan DAP, rakan-rakan PKR kepada PAS. Mereka memberi kepercayaan kepada kita pernah memerintah Kelantan, Terengganu tahun 59. Dijatuhkan kerajaan Terengganu tahun 61. Dijatuhkan kerajaan Kelantan tahun 78. Kita balik tahun 90 di Kelantan. Tahun 99 di Terengganu. Rakan-rakan memberi kepercayaan bagi kita memerintah, memimpin negeri Perak. Dalam masa setahun kita ditumbangkan. Kita berjaya menunjukkan kerajaan yang bersih, kerajaan yang menunaikan amanah. Rakyat mesti faham Barisan Nasional sentiasa menyintai kesilapan kerajaan Pakatan Rakyat. PAS di Kelantan, DAP di Pulau Pinang, Pakat
Parti Keadilan memimpin negeri selama diintai kesilapan noktah yang kecil akan menjadi bahan untuk mereka hentam dan mereka bertindak habis-habisan, sehingga ini mereka tidak dapat buktikan penyelewengan yang sungguh-sungguh, penyelewengan dengan cara yang adil. Di atas konsep inilah kepercayaan diberi kepada PAS, dan PAS lebih percaya kepada DAP dan PKR daripada parti-parti UMNO dan lain-lain yang seangkatan dengannya dalam Barisan Nasional. Di atas konsep inilah kita bersepahaman. Saya percaya tenaga kecil akan menjadi medan untuk Barisan Nasional melakukan politik kota-belit, fitnah dan pembohongan melalui media. Isu agama akan dipermainkan. Kawasan ini kawasan majoriti orang Islam. Mereka nak tunjuk mereka lah jago memperjuangkan Islam. Kita dengar tadi semua kaum menerima Islam sebagai agama persekutuan. Ditulis dalam perlembagaan. Agama lain bebas untuk dianut. Tahukah saudara-saudara, orang Islam tidak bebas untuk mengamalkan agama mereka sendiri. Siapa yang menghalang kebebasan orang Islam? UMNO. Nak mengajar, nak berkhutbah, nak mengaji agama dengan peraturan-peraturan kuliah yang menyulitkan, tidak bebas. Nak melaksanakan hukum syariat, nak menegakkan hukum syariat, yang menghalang ialah UMNO. Isu kalimah Allah akan dimainkan. UMNO tidak konsisten mempertahankan kalimah Allah yang suci ini. Di Semenanjung lain, di Sabah Sarawak lain. Adakah Allah di Semenanjung lain dengan Allah di Sabah dan Sarawak? Itu Allah yang satu di seluruh dunia. Semenanjung, Sabah, Sarawak, China, Amerika, Allah yang satu saja. UMNO nak politikkan kalimah ini sudah beberapa tahun, hampir pilihan raya kecil Sungai Limau, hidupkan lagi isu ini. Isu perkauman akan dimainkan. Zaman ini bukan zaman perkauman, zaman langit terbuka, zaman maklumat yang terbuka, zaman kaum seluruh dunia berhubung di antara satu sama lain. Inilah risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat kepada seluruh alam. Alam ini manusia, binatang, alam sekitar, manusia, berbagai kaum, bangsa, termasuk orang yang bukan Islam. Islam mendahulukan adil untuk semua. Dalam keadaan musuh menyerang negeri Islam, wajib mengajak berdamai, wajib berlaku adil. Peperangan adalah terpaksa. Ini dalam hubungan antara bangsa. Kita berada dalam satu negara, masyarakat, dalam sebuah negeri yang sempit macam Malaysia ini. Mengapa kita tak boleh nak realisasikan, tunjukkan Islam rahmat berseluruh alam? UMNO menunjukkan contoh-contoh yang buruk yang merosakkan wajah Islam, wajah rasuah, wajah menipu, wajah menyeleweng, wajah menindas di atas nama kaum. Padahal Melayu juga dia tindas.
mempertahankan, menindak kehidupan rakyat. Harga minyak naik, harga padi bagaimana? Kita mesti sedar bagaimana negara Jepun, kerajaan Jepun, walaupun sebuah negara industri, negara yang besar, maju dalam bidang industri, Jepun menggalakkan rakyat dia tanam padi, sehingga kerajaan Jepun memberi subsidi 99% kepada petani. 99% petani di Jepun dibayar oleh kerajaan Jepun kerana nak mencukupkan makanan bagi rakyat negeri Jepun. Kalau berlaku bencana alam, kalau berlaku keadaan dunia yang tak menentu, kalau dunia huru-hara berlaku bencana, makan kedarah kelapa sawit, makan kedarah minyak, makan kedarah beras, padi. Ini menunjukkan bahawa Barisan Nasional politik dia bukan duduk di akal, politik duduk dalam perasaan untuk mengejar hawa nafsu semata-mata. Marilah pengundi Sungai Limau sedarkan rakyat. Setelah mereka berjaya dalam Pilihan Umum ke-13 mempertahankan Dun Sungai Limau, mempertahankan almarhum Ustaz Alizan, kita harap Sungai Limau dipertahankan, bahkan dengan majoriti yang lebih besar, insyaAllah. Cukuplah sekadar itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Presiden telah menyampaikan ucapannya, dan sebelum itu mengisytiharkan calon kita bagi pilihan kecil N20 Sungai Limau, iaitu Fadil Ustaz Azam Abdul Samad. Tuan-tuan dan puan-puan, sementara untuk ambil gambar tu, saya nak umumkan mereka bola dah drama. 22 hari bulan bertempat di pos Kamu 10. Penceramah ramai: Haji Sanusi Makno, YB Datuk Johari Abdul, Ustaz Firdaus Jaafar, Ustaz Nasir Zakaria, YB Amiruddin Syahri, Ustaz Idrus Ahmad dan Ustaz Ahmad Yahya. Dan ceramah ini juga boleh diikuti live melalui radio di Pedas FM. Pedas terang mana tuan-tuan kena dengar malam tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kira itulah saja majlis kita pada malam ini. Dan saya mempersilakan para pengamal media untuk tampil di depan, tapi di bawah stage lah. Kita bagi peluang pada media untuk tampil ke depan, bagi kita mengadakan sidang akhbar. Sidang akhbar. Pemerintah di bawah, pemerintah di bawah. Bagi laluan kepada pemerintah. Assalamualaikum dan selamat datang. PAS mengharapkan UMNO membuktikan transformasi melalui amalan demokrasi, kerana transformasi politik, pendidikan, sosial tidak berlaku kalau tak berlaku transformasi politik. Politik sangat penting.
di mana politik adalah penaung dan pelindung, pengawas, pelaksana kepada ekonomi, pendidikan dan lain-lain lagi. Dan sebab itu demokrasi yang adil, bersih dan tulus adalah penting bagi sesebuah negara untuk melahirkan pemimpin yang berwibawa, yang benar-benar dipilih oleh rakyat. Kita mengharapkan Barisan Nasional menunjukkan perubahan yang sungguh-sungguh secara praktikal melalui Dun Sungai Limau ini. Ini satu medan yang sangat baik. Ya. Ada apa lagi? Ada soalan? Ada soalan yang nak kemukakan kepada Pengurus Presiden ataupun kepada YB Kitsiang ataupun kepada YB Azmi? Ya, kita harap bahawa dalam plan kecil Sungai Limau ini kita adakan satu kempen yang bersih, yang ikhlas dan jujur, tidak ada politik money, tidak ada ugutan dan hasutan atau pengebohongan dan fitnah yang diletakkan terhadap sesiapa, dan khasnya bahawa tidak ada kempen untuk mengugut. Selepas PIU 13 adalah usaha-usaha untuk penalize pengundi-pengundi yang tidak memihak kepada UMNO dan Barisan Nasional. Inilah sangat tidak adil dan tidak demokratik, dan saya harap bahawa selepas pilihan diadakan di UMNO 2 hari dahulu, bahawa kita boleh memulakan satu babak baru dan transformasi yang dijanjikan oleh Perdana Menteri yang dia kata still on track. Kita boleh menunjuk dalam pihak kecil di Dun Sungai Limau bahawa transformasi is in progress. Terima kasih bagi Terima kasih Presiden. Bagi pihak keadilan, kita ingin menegaskan bahawa kita cukup yakin dengan kematangan pengundi-pengundi di Dun Sungai Limau ini hasil daripada kepimpinan yang telah ditunjukkan oleh Almarhum Ustaz Azizan, dan saya percaya pengundi di Dun Sungai Limau akan terus berpegang dengan prinsip ini. Justru itu kita berharap UMNO dan Barisan Nasional tidak mengerukkan keadaan keharmonian yang telah wujud sekian lama di Sungai Limau dengan membawa budaya samsing, membawa budaya rasuah dan juga membawa sentimen perkauman. Seperti yang telah ditegaskan oleh pimpinan, kawasan ini 93% adalah kawasan Melayu Islam, dan kita yakin UMNO akan membawa budaya sentimen perkauman untuk menakutkan orang-orang Melayu. Maka saya menyeru kepada para pengundi untuk tidak terperangkap dengan propaganda yang akan dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional, tetapi menghayati semangat dan prinsip perjuangan yang telah ditunjukkan oleh Almarhum Ustaz Azizan. Bagi pihak keadilan, kita akan memberikan dukungan yang sepenuhnya dari segi tenaga, khususnya di negeri-negeri utara, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak, untuk memastikan jentera pilihan raya kecil Pakatan Rakyat di Dun Sungai Limau ini cukup mantap dan dapat kita bertemu dengan pengundi-pengundi di kawasan Dun Sungai Limau sebelum 4 Mac. Terima kasih. Dan untuk saya bagi pihak mewakili rakan-rakan Pakatan Rakyat di negeri Kedah, saya harap Datuk Mukhlis akan menjadi penyokong utama untuk calon PAS dan Pakatan Rakyat untuk menterjemahkan misi beliau untuk meremajakan UMNO, untuk membawa imej kepimpinan baru, kepimpinan muda kepada UMNO. Walaupun beliau gagal, tapi saya percaya bahawa misi beliau itu mampu dibawa oleh Saudara Ustaz Azam ke dalam Dewan Undangan Negeri untuk membawa proses peremajaan kepada Dewan Undangan Negeri Kedah, insya-Allah. Ada soalan? Tadi dia ucapkan tadi?
Tak dengar? Ha? Tak apa, saya minta dia ucap. Tapi tak perlulah komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan warahmatullahi Nama penuh. Presiden dan Seluruh Pimpinan Pakatan Rakyat. Mudahnya saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Azhar bin Abdul Samad. Dilahirkan di Gelar 2 Bukit Besar dan dibesarkan di Pondok Bukit Besar, Pondok Pak Man. Tuan saya Haji Abdul Hamid bin Ibrahim, yang juga dulu merupakan ketua Dewan Pendapat Jerai masa tahun 1959, dan beliau pernah bertanding kali pertama di Tun Salah pada ketika itu. Sekarang ini dikenali dengan Sungai Limau, dan insya-Allah saya akan berusaha untuk melaksanakan amanah yang telah pun diberikan oleh parti untuk memastikan kesinambungan rakyat Sungai Limau ini yang cintakan kepada pendidikan Islam. Tuan-tuan tengok, dalam Sungai Limau ini ramai ulama-ulama yang telah pun menghidupkan sekolah-sekolah mereka, dan insya-Allah kita harap seluruh kepimpinan yang ada ataupun seluruh rakyat yang berada dalam Sungai Limau ini akan dapat memastikan bahawa pendidikan Islam akan diteruskan dan merakyatkan pendidikan kepada seluruhnya, insya-Allah. Jadi setakat itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seorang anak muda umur 37 tahun. Tok Wan dia tu dulu orang kenal dia di Bukit Besar ni Pak Mit Bukit Besar. Beliau adalah cucu penakan kepada Tok Guru Haji Aziz Penang, dan juga cucu penakan kepada Tok Guru Haji Dam, Tok Gomo Mahathir dulu. Tok Haji Dam tu, Tok Haji Aziz tu dua beradik. Maknanya adik-beradik dengan Tok Wan dia Pak Mit Bukit Besar. Jadi dia ni cucu ulama-ulama besar di negeri kita. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Dia tanya kahwin belum? Dah kahwin dah, anak mereka ada dok di Sungai Limau. Jadi apakah ada kelebihan dengan dok itu di Sungai Limau? kita bertolak daripada 2,700 meter dan bertolak kepada prestasi Israel yang sudah menang beberapa kali, dan bertolak daripada khidmat beliau dan wakil rakyat sebelumnya, bertolak daripada 9 berapa kali menang? 9 kali. 9 itu. Jadi maksudnya keyakinan pemerintahan Tidak semudah. Kita menganggap kita boleh, tetapi perlu menghadapi demokrasi yang tidak sama rata patangnya. Sama rata patangnya. Kerana saya yakin kalau transformasi tak berlaku dalam demokrasi, maka begitulah media tidak berpihak pada kita. Saya percaya rakan-rakan media ini melaporkan semuanya. Hadir, bersikap terbuka, kita terbuka. Tapi masalah mereka yang di atas masih mengongkong dan menjadikan media itu tidak demokratis. Saya punya anak, dia kata dia underdog, tapi dia masuk tani rumah. Masuk tani lah. Dan dia kata kita kuat ya. Oh, buang masa. Okey, terima kasih. Saya nak umumkan kepada pihak media, bermula 24 hari bulan, 24 hari bulan, setiap hari, setiap pagi 11 pagi kita akan adakan sidang media. Saya sendiri dan juga rakan-rakan pimpinan PAS pusat dan negeri akan adakan sidang media untuk respon terhadap berbagai-bagai isu pada jam 11 pagi di markas Indo pilihan raya PAS di Batu 15 tepi jalan iaitu rumah almarhum Sa'adidan, sebelah rumah almarhum Sa'adidan dulu. Di situlah markas Indo kita, insya-Allah. Dan insya-Allah mungkin 2-3 hari sekali kita akan bawa calon untuk bersama. Tak boleh hari-hari dia nak jalan
untuk bertemu dengan pengundi. 3 hari sekali kita akan bawa calon untuk bersama dalam sidang bidan. InsyaAllah 11 pagi bermula 24 hari bulan. 23 hari penamaan calon dah memang kita bertemu di tempat penamaan calon. Jadi 24 kita bermula setiap pagi 11 pagi sampai 3 hari bulan. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.